Kembali dalam Wanita Hari ini, seperti yang saya dan juga Sugi wawarkan tadi berkenaan dengan topik kita hari ini, pujian penting atau tidak. Kalau tak nak buang masa lagi, saya nak teruslah memperkenalkan tetamu-tetamu kita kan Sugi, yang telah pun berada dalam talian ketika ini. Ini tak lain dan tak bukan semua orang akan terhibur kalau melihat beliau berkata-kata. Kita nak memperkenalkan Azli Senario dan juga isteri beliau, Puan Aslinda Ayub, yang telah pun berada di talian. Itu dia. Dan juga kita nak bersama dengan pakar motivasi keluarga kita hari ini, iaitu Encik Ahmad Fazli Yusof. Segak berkemeja di situ. Ya, betul. Semuanya sihat ya? Alhamdulillah sihat. Amin. Alhamdulillah sihat. Fatin, awak betul tadi awak cakap yang menghiburkan semua orang. Dari awal tadi tengah tunggu siaran kita, saya dah pun terhibur. Itulah. Okey, baik. Topik kita pada hari ini, pujian penting atau tidak. Jadi soalan pertama ini saya nak tujukan kepada isteri Abang Azli dahululah. Adakah Abang Azli sentiasa memberi pujian kepada Puan? So far dia seorang suami yang suka memuji isteri dia. Okey. Dia tak lokek dengan pujian. Okey. Kalau tak lokek dengan pujian, antara pujian-pujian tu, apa antara yang terkesan sangat dekat Puan Aslinda? Dia kalau dia suka puji kalau apa yang kita masak tu sedap, apa yang kita pakai tu mungkin sesuai dan sedap mata memandang. Sejuk hati ya bila mendengar. Okey, baik. Betul. Encik Fazli, bila kita bercakap mengenai pujian ni kan, sememangnya semua orang kata memerlukan pujian untuk memberikan sedikit orang kata extra boost lah kan. Jadi secara amnya, betapa pentingnya pujian, Encik Fazli? Menarik. Ini tajuk yang sungguh menarik dan penting sebab kita yang mengena dengan mengenai semua orang setiap hari. Dan sebenarnya boleh sebut pujian ni ada banyak kajian tentang faedah pujian. Saya ambil satu kajian yang sangat dekat berkenaan dengan hubungan suami isteri, satu kajian oleh seorang Profesor Dr. John Gottman. Okey. Dia kata pujian memang terbukti akan mengeratkan hubungan perkahwinan dan didapati mereka yang mempunyai tahap kegembiraan dalam perkahwinan mempunyai tabiat memuji 1:5 berbanding dengan mengkritik. Okey. Maksudnya satu kritik bersamaan dengan 5 kali puji. Maksudnya kalau didapati perkahwinan yang membahagiakan, dia banyak puji berbanding dengan komplain ataupun kritik. Okey. Tadi Puan Aslinda ada kongsikan yang Azli sebenarnya dia tak pernah lokek dengan pujian. Kita nak tanya terus dekat Azli lah. Cerita sini habis kat sini lah. Sebanyak mana pujian itu. Kita adik-beradik lah. Pernah tak ada orang kata niat lain puji ni mungkin nak keluar dengan kawan ke, nak ada itu ini ke? Boleh kongsikan. Tak, sebenarnya kita kena faham satu saja. Apabila kita hidup berumah tangga, kita nak dia kekal selama-lamanya. Jadi dalam mata kita, kenapa kita pilih dia? Sebab dia adalah wanita yang paling cantik. Jadi kita kena puji dia. Kita kena puji dia sebab kerana pujian itu saya bagikan sebab saya tahu besar payahnya dia menjaga anak, menjaga suami, masakkan untuk anak, masakkan untuk suami. Kan? Jadi pujian tu harus dapat dekat dia. Dan dia juga memuji saya. Sebab hari-hari saya bagi. Maksudnya saling melengkapi. Saya tang tu lah. Sebab tang tu kita sebagai seorang suami, kita jangan lupa tentang apa tugas kita sebagai seorang suami. Tak begitu Cik Fazli? Jadi pada saya, dengan adanya pujian itu, maka dapatlah kita merapatkan lagi hubungan kita sesama keluarga. Tetapi ada juga yang dia tak mendapat pujian. Contohnya kalau misalnya kata, dia terlalu boros berbelanja. Maksudnya kalau baju raya tu, contohnya, sepatutnya kena seorang sepasang. Tapi dia minta sampai 4 pasang. Itu untuk kadang-kadang tahun tak depan pakai, raya. dia bagi kat orang. Kadang-kadang dia tak pakai, dia bagi kat orang. Yang itu pada saya, dia tak mendapat pujian. Yang lain,
cantik. Thumbs Oh, up. Alhamdulillah. Okey. Double thumbs up tu. Okey. Encik Fazlin, kalau kita lihat itu dari sudut orang kata rumah tangga lah kan, betapa pentingnya pujian bagi orang memberi membahagiakan rumah tangga itu. Tetapi pujian ni tidak kira umur, daripada kanak-kanak sehinggalah dewasa memerlukan pujian itu. Terutamanya saya kira bagi kanak-kanak sendirilah kan, bila biasanya sebagai ibu atau ayah, kalau kanak-kanak tu membuat kesilapan, kita selalu menegur mereka, marah dan sebagainya. Pujian tu kita selalu memberi, tetapi mungkin kadang-kadang kita lupa memberi pujian. Walaupun anak tu tak buat apa-apa, mungkin duduk diam saja, tapi kadang-kadang kita boleh sahaja memberikan pujian. Mungkin Encik Fazlin boleh kongsikan betapa pentingnya pujian dalam hidup seseorang sejak usia yang muda lagi. Menarik. Untuk kanak-kanak lagilah penting pujian ni, sebab ketika dia umur 12 tahun ke bawah, dia ada 2 peringkat, 1 hingga 6 dengan 7 hingga 12 tahun. Tempoh ini tempoh mereka belajar tentang diri mereka, tentang dunia sekeliling, tentang emosi sendiri, tentang berinteraksi dengan orang sekeliling. Kesemua ini memerlukan tabiat memuji yang banyak lah. Maksudnya ibu bapa jangan kedekut puji kan. Kalau terselisih puji. Ya. Dan ada satu kajian oleh seorang profesor, Profesor Carol Dweck. Ini buat kajian yang sangat popular tentang memuji anak-anak ini. Dia kata pujian anak-anak ni penting ni. Ramai orang tak tahu ni. Pujian manakah yang lebih powerful, high impact kepada kanak-kanak. Okay. Dia kata dia buat kajian, ini cerita panjang kajian ni, mungkin boleh follow saya kemudian lah iaitu ada 2 jenis pujian sebenarnya. Yang pertama ialah memuji orang, karakter, kemampuan dia. Dia panggil capability. Ini satu jenis pujian, iaitu puji orang. Puji orang itu. Yang kedua ialah memuji usaha, proses, hasil. Ia benda berbeza. Dan dia buat banyak kajian, dia dapati yang manakah pujian yang lebih high impact kepada pembentukan seseorang kanak-kanak. Ia adalah memuji usaha, memuji proses, memuji hasil apa yang anak-anak buat. Walaupun bukan kata tak boleh puji orang, kemampuan boleh, bukan kata tak boleh puji langsung, boleh, tetapi high impact compliment adalah puji usaha, proses dan hasil seseorang tersebut. Tapi Cik Fazlin, saya nak tanya juga, kadang-kadang bila bercakap mengenai pujian ini, dia berkaitan dengan tahap keegoan seseorang individu tu. Tapi pujian ini adalah penting untuk kita memberi semangat, menaikkan orang kata kemahiran seseorang itu dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk mereka yang mungkin mempunyai ego yang lebih ini, jarang untuk memuji? Dia kadang-kadang orang yang tak mahu memuji ni, dia sebenarnya rendah esteem diri. Rendah esteem diri, dia biasanya antara gejala rendah esteem diri. Apa maksud esteem diri? Ialah dia lihat diri dia kurang harga diri. Kurang harga diri dia sendiri, tak gembira menjadi diri dia. Jadi orang yang low self esteem, dua-dua dia tak suka. Memberi pujian tak suka, menerima pujian pun tak suka. Mereka kedua tak. Sebab apa? Apabila seseorang tu dia rendah esteem diri, dia tak suka menyebabkan orang lain lebih tinggi. Seolah-olah dia rasa orang patronize dia. Orang lebih tinggi daripada dia. Dan orang rendah self esteem juga tidak suka orang memuji dia. Dia seolah-olah nampak orang sedang patronize dia. Orang itu lebih tinggi daripada dia. Jadi kesimpulannya, kadang-kadang kita menyangka orang itu biasanya orang yang rendah esteem diri, dia sendiri tidak gembira menjadi diri dia. Mereka ni cuba menutup dengan meninggikan diri. Itu kita namakan sebagai tinggi egonya. Saya dah petik satu kajian daripada Universiti Melbourne oleh seorang profesor bernama Nick Haslam. Tak ada kaitan dengan mana-mana penerbit filem Profesor Dr. Nick Haslam. Profesor Nick Haslam kata, ni daripada Melbourne University, dia kata sebenarnya memberi pujian lebih menggembirakan berbanding menerima pujian, dengan syarat ia sincere from heart. So kita kena buat mulai hari ini, puji orang sepenuh hati, dan sebenarnya anda akan menghayati rasa gembira yang lebih sebenarnya. Betul Cik Fazli, saya nak ambil sikit je lah. Silakan. Saya nak bilang sikit, saya harus memberi pujian kepada wanita hari ini, daripada produsernya membawalah sampai ke
technical teamnya dan pengacaranya kerana selalu memberi info-info yang terbaik kepada seluruh rakyat. Terima kasih, kami tersentuh. Terima kasih. Ya. Baik. Puan Aslinda. Ya Fatin. Penerbit saya pun tanya macam terharu lepas Abang Azli kongsikan tu. Teruskan Sugi. Okey, tapi terasa keikhlasannya. Terima kasih Abang Azli. Dan mungkin Puan Aslinda di sini nak tanyalah kan. Kadang-kadang, ya betul, memberi pujian tu seperti yang Cik Fazli katakan, perlulah ikhlas. Tetapi kadang-kadang ada orang, dia memberi pujian dah jadi orang kata tabiat, dia habit. Ya. Walaupun tak, dan bukan dari sini, tapi dia saja cantiklah baju you, cantiklah rambut you ke apa, kain you ke apa kan. Tapi bagi Puan Azli sendirilah kan, pernah tak terasa apabila Abang Azli tak memberi pujian tapi nak sangat pujian tu? Pernah tak dalam situasi sebegitu? So far benda tu pernah lah berlaku kan. Taklah selalu. Tapi dia jujur. Dia akan jujur cakap kalau benda tu pakai mungkin berkenan di mata dia, cantik, dia akan pujilah. Kalau dia rasa tak berapa mungkinlah pada pandangan mata dia, taklah, dia diam je, dia just tengok kan. Dalam masa sama dia teringinlah kalau dipuji. Tapi kalau daripada tak ikhlas tu rasanya tak apalah, okey je saya. Dan berbalik kepada masalah anak tadi. Ni, saya memang kerap juga memuji dia sebab dia rajin bantu ibu dia. Tetapi ada kalanya saya marah. Betul. Sebab bila dia bawa balik, pesa tak dapat kepujian. Maksudnya kena seimbang Tapi lah. marah tu sayanglah, membakar semangat lah. Betul. Maksudnya di sini kalau kita memuji ataupun kita mengkritik, ia perlu mempunyai keseimbangan lah. Okey, kalau kita nak sentuh berkenaan dengan anak-anak ini seperti apa yang Abang Azli kongsikan tadi, tapi ada tak mendedahkan mereka seawalnya mengenai kalau kita puji, cakap benda-benda yang baik dalam apa orang kata institusi keluarga ni sangat penting. Abang Saya Ya. Saya ni dia ada dua perkara. Saya ni dalam keluarga saya ni adalah amat tegas. Kalau anak saya dia buat perkara yang baik, dia berhak mendapat pujian daripada saya. Tetapi kalau dia buat salah, memang saya tak akan bagi kredit. Saya tak akan bagi pujian. Dan saya nak menyedarkan dia supaya dia ubah corak hidup dia dan dia harus mendapat pujian kepada saya. Paling penting sekali, saya nak dia menghormati ibu ayah dia. Bila ibu dan ayah dia dah tua, kalau kita tak menyedarkan dia daripada sekarang, nanti dia akan abaikan orang tua dia. Betul. Jadi kalau dia nak dapatkan kredit pujian tu, dia kena buat apa yang saya dan ibu dia minta. Pada saya macam tu. Macam Abang kata orang putih lah, give credit where it's due. Bila perlu kita beri. Kenapa saya dah jangkakan reaksi itu? Tapi apa pun, Encik Fazli, nak tanya kepada Encik Fazli. Tadi saya ada terlihat satu poster lah yang berkata pujian, bila kita keluarkan P tu jadi ujian. Jadi bila kita dapat pujian yang terlalu banyak pun boleh menjadikan seseorang itu sombong dan riak. Jadi mungkin Encik Fazli boleh memberikan orang kata sedikit tips lah bagaimana seseorang boleh pandai dalam menerima pujian itu. Ada orang sejujurnya dulu, saya pun kalau orang puji saya tak pandai nak ambil pujian itu. Saya macam tak ada lah. Tapi seeloknya kita cakap terima kasih dan mungkin kalau dari seikhlasnya kita puji mereka balik. Tapi ada orang tak pandai menerima pujian. Ada orang bila dah menerima banyak sangat pujian jadi sombong pula. Ego kepala pun semakin besar. Terapung-apung rasanya. Jadi mungkin Encik Fazli boleh ulas sedikit. Oh, menarik. Ini persoalan menarik. Ada satu kajian Harvard University. Dia buat kajian terhadap orang yang menerima pujian. 88% bersetuju bahawa mereka rasa pujian itu menyebabkan diri mereka rasa dihargai. Namun 70% juga bersetuju bahawa mereka rasa menerima pujian itu agak feel embarrassed, rasa memalukan, rasa malulah dipuji kan. Tersipu gitu kan. Dan kajian ini juga menyimpulkan orang yang tak pandai menerima pujian, dia ada sikit faktor low self-esteem, iaitu dia sendiri tak rasa confident dengan diri dia, dia tak berapa gembira menjadi diri dia. So yang pertama sekali, kalau seseorang itu tak pandai menerima pujian, dia kena ubati dulu pandangan terhadap diri dia sendiri, dipanggil self-concept. How do you perceive yourself? Itu pertama. Yang kedua ialah kita anggap
bila kita menerima pujian, pertama ucap terima kasih lah. Jangan kita ni awak ni pandai masak, tak ada lah, itu tak sengaja tu, Malu salah sebenarnya. campak tu jadi sedap. Kan kita bila dipuji cakap terima kasih, saya hargai pujian awak. So dalam hati kita bersyukur. Dalam adab Islam bila dipuji kita sebut Masya Allah, itu adalah ciptaan Tuhan kan. Ada satu doa, ada satu lagi expression dalam yang diajar oleh baginda Rasulullah ialah hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan yang Tuhan berikan kepada saya. So kita mengiktiraf ia kebaikan yang Tuhan sampaikan kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita diberikan kelebihan tersebut. Itu pertama sekali ya. Bila kita bersyukur, Tuhan nak tambah lagi, itu janji Tuhan kan. InsyaAllah. Okey, kita dah dengar Cik Fazli kongsikan Abang Azli dan juga isteri beliau. Kita nak dengar juga Sugi, apa pendapat orang ramai berkenaan topik kita, pujian penting atau tidak? Jom kita saksikan. Jom kita dengarkan. Ungkapan pujian ini sangat penting untuk setiap individu. The word pujian may sound simple, but it gives a huge impact towards someone. For example, by complimenting others, it helps to build your confidence and increase your motivation as well. So dengan adanya pujian ini, it make everyone feel better and make them lagi rasa dihargai. Kesan terhadap pujian itu dapat memberi impact yang amat besar. It may change your perspective toward your own self. Bagi saya, pujian itu penting kerana ia dapat menunjukkan betapa kita benar-benar menyukai apa yang dikatakan atau dicapai oleh seseorang. Pujian menandakan sesuatu perkara yang positif hingga dapat menjadi motivasi kepada kita. Contohnya apabila lecturer saya memuji saya di dalam kelas. Ia bukan sahaja membuatkan saya gembira, bahkan bertekad untuk melakukan assignment itu dengan lebih baik lagi. Ungkapan pujian ini sangat penting bagi setiap individu, terutama sekali bagi mereka yang mempunyai anak-anak kecil di rumah. Sebabnya, naluri mereka, naluri budak-budak ni untuk mengetahui sesuatu benda ataupun perkara tu sangat kuat. Jadi bila kita selalu sebut you did it, great job, well done, secara tak langsung mereka akan lebih bersemangat berbanding dengan kanak-kanak yang mengharapkan hadiah sebagai ganjaran untuk rasa diri dihargai. Setuju yang terakhir itu, kena bagi banyak kata-kata pujian daripada orang kata peningkatan pembelajaran anak-anak kita di rumah. Baik, saya suka sebenarnya nak tanya kepada Abang Azli. Ini soalan, tadi Abang Azli ada sentuh, senario dah capai 25 tahun dan Alhamdulillah, terima kasih kerana memuji senario. belum lagi puji. Okey, saya nak tanya, zaman kegemilangan senario pada dulu lah kan, Abang Azli selalulah akan mendapat pujian, kata-kata daripada peminat-peminat. Sejauh mana sebenarnya pujian daripada peminat dan bagaimana penerimaan isteri sendiri, Abang Azli? Okey, Alhamdulillah lah. Yang pertama sekali saya berterima kasih kepada peminat-peminat senario sehingga sekarang beliau masih lagi memuji senario kerana pada mereka senario melahirkan cerita-cerita yang baik, yang ada nasihat kepada beliau sehinggalah beliau besar sekarang. Dan bagi isteri saya juga, dia selalu memuji kalau senario itu membuat satu cerita yang terbaik dan bernas untuk menyedarkan masyarakat. Yang penting dia selalu marah dekat saya kalau cerita itu tidak menampakkan ciri-ciri yang boleh menyedarkan masyarakat. Jadi sambil kita berlawak, kita memberi nasihat. Itu bab isteri saya lah dengan senario. Tapi yang saya cukup takut, saya cukup gusar apabila saya tak dapat pujian daripada ayahanda saya. Bapa saya cukup marah kalau misalnya kata saya tidak ada adab kepada orang lain. Jadi saya sentiasa menjaga adab saya dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan pujian itu ayahanda saya akan sentiasa memberi kepada saya dan dengan berkat doanya insya-Allah senario akan terus maju dan saya dengan keluarga saya juga akan terus maju. InsyaAllah. Okey, Puan Aslinda sendiri, sewaktu Abang Azli di kemuncak lah dengan senario, mungkin ramai daripada peminat sendiri seperti biasalah akan melontarkan kata-kata pujian dan sebagainya. Abang Azli sendiri akan memuji mungkin setiap daripada ahli anggota. Bagaimana penerimaan sebenarnya? Dah biasa ke ataupun benda tu sesuatu yang mungkin janggal? Kalau di luar tu kita faham dia hak masyarakat. Masa zaman senario dia, zaman kegemilangan dia tu memang kita tahu dia popular, dikenali, disukai, diminati. So saya kena faham career dia lah. So kalau dipuji tu orang minat, Alhamdulillah kan. So saya sebagai isteri yang kata memang kena fahamlah kerjaya dia.
Kalau benda tu tak okey ke, saya tegur. Bincang, kita bincang. Kita bincang. Jangan gaduh lah, kita bincang. Kita boleh bincang. Tapi yang paling penting sekali, walaupun saya bekerja di luar, saya mendapat pujian, balik 100 kali lebih saya puji isteri saya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjaga saya dan keluarga saya. Itu yang kita mahukan, keterbukaan itu untuk Tapi menerima saya suka pujian. tadi yang Cik Bazli cakap pasal kalau orang memuji itu kita kena cakap terima kasih. Bukan Cik Bazli Sugi dan seorang lagi tu kawan awak tu, awak dua-dua is a beautiful girl. Cakap terima kasih. Terima kasih. Kalau norma lama kita selalu tak adalah, norma baru kita ucap terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Cik Fazli, tadi kita banyak menyentuh mengenai keikhlasan dalam pujian kita itu. Tetapi kadang-kadang mungkin seperti yang saya katakan tadi, ada orang memberikan pujian itu sebagai dah jadi tabiat, habit mereka kan. Kita lihat seseorang, wow, what a beautiful smile, cantiknya senyuman awak kan. Jadi adakah keikhlasan itu begitu penting dalam memberikan pujian? Kalau kita mungkin hanya sekadar berkata sahaja tetapi membuatkan orang itu gembira, tidak salah saya rasa. Jadi adakah keikhlasan itu penting? Saya pertama nak ucapkan tahniah kepada orang yang mudah memuji orang ya. Sebab kita orang mudah memuji orang ni, hati bersih, dia tengok keindahan, dia tengok kebaikan dalam kehidupan yang dia alami. Itu pertama. Yang kedua, adakah pujian macam mana orang yang memang tabiat memuji, ia jauh lebih baik daripada orang yang susah memuji lah. Soal keikhlasan tu, okey begini, memang kajian yang tadi Nick Haslam tadi dari Melbourne University kata pujian mestilah sincere. Kalau tak sincere, dia panggil false compliment, kesannya bertentangan. It's a reverse effect. Tetapi kesan ini bergantung kepada satu benda, iaitu setakat mana orang yang menerima pujian mempercayai, believe in the compliment. So kalau orang itu sekadar bermanis mulut tapi yang menerimanya mahu percaya, dia kekal memberikan impact yang positif. Ini kajian yang buat di Melbourne University. Jadi sekarang ni Abang Azli, pujian awak tadi tu perlu saya ambil secara serius ataupun tidak? Awak kena ambil dengan serius. Okey, Sebab baik. saya bukan memuji main-main. Saya puji yang betul-betul. Awak adalah gifted tau, anugerah yang awak dapat. Begitu juga dengan sahabat kita seorang lagi. Ya, betul. Ini adalah anugerah. Jadi awak kena terima pujian tu. Okey, baik. Awak jangan takut, dia tak marah. Abang Azli, saya nak tanya, Abang Azli memang orang kata personality begini, mudah untuk memuji orang di sekeliling. Mungkin di rumah sendiri, tengah-tengah sapu sampah kat luar tu nampak jiran, puji juga. Betul ke? Tak, memang betul. Saya ni memang selalu memuji orang. Saya tak kira lah orang tu tak baik ke, tapi saya cakap saya puji kerana sikap dia. Sebab kerana saya puji, dengan pujian saya tu, dia tahu dia tak bagus sebenarnya, dia tak baik sebenarnya, tapi saya muji dia, sebenarnya awak ada kelebihan. Boleh membina. Saya memuji awak. Kalau awak dapat ubah sikap awak tu, lagi kepujian tu awak dapat banyak. Okey. Tapi okey, saya nak tanya isteri Abang Azli lah, Abang Azlinda sendiri. Tak payah Betul. tanya dia, tanya saya je. Saya nak tanya dia sebab betul ke Abang Azli ni macam ni? Betul. Dia akan memuji kalau benda tu betul. Dia tak lokek dengan pujian. Tapi kalau benda tu yang tak kena di mata dia, tak kena dengan citra rasa dia ke apa, dia akan cakap betul serang. Itu Azli. Tapi dia puji. Tapi dia memuji, betul. Okey. Saya bukan apa Sugi. Saya bukan apa. Kadang-kadang Abang Azli dia melawak kan, dia memuji. Saya confused mana satu tak tu. tahu nak bezakan. Betul. Tapi nak tanya Abang Azli, nak tahu sebagai seorang artis sebagai seorang artis dah selalu dapat pujian kan, ada tak di pada mana-mana waktu lah kan, fasa rasa macam banyak sangat pujian, jadi kalau dapat ke tak dapat pun sama je, dah orang kata dah stagnan dah? Tak, pada saya biasalah. Kita buat perkara ni, ada yang jadi, ada yang tidak. Ya. Jadi pujian tu memang kita dapat. Yang tak memuji pun ada juga. Tetapi saya percaya satu hari nanti kepujian tu kita dapat. Sebab kita jangan lokek memuji, sebatas kata Cik Fazli, nampak dengan riak yang senyum tu, saya insyaAllah akan terbuka hati dia apabila kita buat perkara-perkara yang dia anggap baik, dia akan memberi kita kredit pujian itu. Betul, setuju. Tapi Encik Fazli, ada juga dalam kalangan masyarakat kita, kalau terlalu banyak memuji sehingga diangkat-angkat tinggi, menjadikan mereka ini ego, sombong dan angkuh. Sebab apa? Sebab selalu dipuji. Mungkin dari keadaan fizikal dan sebagainya. Macam mana kita nak elakkan daripada keadaan ini berlaku?
Yang menerima, yang memberi pujian kalau nak memuji tapi takut orang tu besar kepala, kurangkan puji orang, kurangkan puji karakter, kurang puji kemampuan, tapi pujilah hasil, usaha dan prosesnya. Sebab Gajah Mada Parti memuji hasil, dia lebih objektif. Dia lebih objektif, jadi dia tahu spesifik. Contohnya, apa contohnya? Puji orang macam ni, awak ni memang pandai memasak. Puji orang, puji hasil begini, sedap asam pedas yang awak buat ni. Sedapnya. Dia punya ikan dia juicy, dia punya asam dia pedas. Contohnya lah. So bagi tahu secara spesifik benda tu hasilnya bagaimana. Jadi Gajah Mada Parti, bila kita puji hasil dan proses, saya tengok saya hargai awak punya usaha, apa ni, buat semua benda ni, itu puji proses. Puji usaha, puji hasil, puji proses, didapati kurang berisiko menyebabkan orang itu menjadi ego lah. Okey, baik. Banyak perbezaan yang ketara, tapi saya kira cukup objektif lah apa yang Encik Fazli kongsikan tadi. Tapi berbalik kepada pasangan suami isteri kita, Abang Azli dan juga Puan Asliza. Sebagai kalau kita lihat sepanjang perbincangan ni, nampaklah keserasian itu boleh bergurau-gurau, pujian pun ada kan. Jadi Abang Azli sebagai seorang suami, sedikit orang kata tips lah bagi pasangan di luar sana, tak kira lah yang muda ke yang tua ke yang dah bertahun-tahun mendirikan rumah tangga, bagaimana boleh mereka menyemarakkan lagi rumah tangga mereka dengan memberikan pujian. Okey, yang pertama sekali, ini tips saya pun hampir nak ke pakar motivasi tapi tak jadi. Yang pertama sekali, kita kena tahu perkahwinan itu bukan satu permainan dalam hidup. Bila kita sedar benda itu, kita barulah kita boleh mendapat apa yang kita nak. Sebab itu kita selalu kena bawa berbincang kalau ada salah faham, ataupun apa benda yang tak cukup, kita selalu buat bincang. Apa masalah anak. Jadi dengan adanya perbincangan itu, kita dapat menyelesaikan masalah rumah tangga kita dengan baik dan kita elakkan daripada perkara-perkara yang buruk berlaku. Sebab itu kita harus selalu, kita tahu tugas seorang wanita bukan satu perkara yang amat mudah. Kita dekat luar, kita cari kerja, kita dapat jumpa dengan kawan-kawan. Tapi macam mana penatnya dia di rumah ini dengan memasak, membasuh, mengemas. Jadi pada saya, kita harus memberi pujian itu. Dengan ada pujian itu, dia kata orang tu hilang kepenatan apa yang dia buat selama ini. Dan kita kena selalu ingat bahawa kita harus menjaga tingkah laku kita dengan baik dan kita selalu kena jujur, insya-Allah. Kita ke mana-mana saja pergi, kita akan selamat dan orang sentiasa memuji kita. Dan saya bersetuju, kalau kita mendapat pujian itu, bukannya kita bersikap ego ataupun bersikap aku ni apa ni, kan, tidak. Patutnya bila kita dapat pujian itu, kita lagi humble, kita lebih rendah diri. Biarlah pujian itu menjadi satu motivasi kepada kita untuk terus kita. Baik, Encik Fazli, setuju apa yang dikongsikan Abang Azli tadi. Sedikit daripada Encik Fazli di penghujung topik kita ini. Saya nak bagi tip mudah lah. PUJI, puji. Pertama, bila puji orang, luahkan perasaan anda. Perasaan diluahkan dengan perkataan dan impression dan juga English lah. Yang kedua, puji usaha dia. Kita appreciate dia punya usaha. J adalah jelaskan detail. Kat mana yang kita puji tu, dia punya proses, dia punya usaha tu secara detailnya apa. Dan I adalah tunjukkan impression kita, iaitu wajah kita, tunjukkan kesungguhan, nampak keikhlasan tersebut. Dan satu lagi, setiap kali kita dipuji, banyakkan bersyukur. Sebab orang bersyukur ni dia tak akan bongkak, sebaliknya dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan orang yang bersyukur akan ditambahkan lagi nikmat daripada Tuhan, insya-Allah. InsyaAllah. Selengkap saya rasa rumusan daripada tetamu-tetamu kita hari ini, Sugi, yang mana kalau kita nak memuji ini, mestilah melihat kepada usaha ataupun kejayaan dan juga output apa yang dilakukan. Dan terima kasih saya nak ucapkan kepada Abang Azli Senario, isteri beliau Puan Aslinda Ayub, dan juga Encik Ahmad Fazli Yusof, pakar motivasi keluarga, kami bersama-sama dengan wanita hari ini untuk topik kita hari ini.
Terima kasih kesemuanya dan saya kira kesemuanya pun setuju yang pujian itu adalah penting. Ya Fatin? Betul. Baik, Apa pun wanita hari ini memang terbaik. Alhamdulillah. Jumpa lagi Mazli. Terima kasih. Jaga diri. Terima kasih Cik Mazli, Sugi. Terima kasih Sama-sama. semua. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Okey, Sugi, kita nak berhenti rehat seketika.